keluar efektif secara efektif daripada breast. Sebab apa yang dikeluarkan tak semestinya sama dengan apa yang kita hasil dalam badan kita. So tu adalah benda yang kena faham dululah. So selalunya apa yang akak harap tak ada ibu yang salah faham lah, sebab this is not macam lepas buat ni confirm terus susu melambat-lambat ke melimpah-limpah ke, because at the end of the day it depends on how you think. So kalau you buat tapi you tak berserah, you tak bertawakal, so the chances might be slim jugalah, sebab ada je orang buat tapi tak berjaya. So it depends juga on how willingness untuk berserah tadilah. So contoh yang pertama adalah kalau kita tengok Cochrane punya systematic review 2016, so memang mereka mengatakan kepada 2,800 orang ibu yang menyusu, dia sangat mudah untuk keluarkan susu kalau mereka relax. So relax tu adalah sangat penting lah. So relax ni can be by listening to music yang lembut, ataupun kita boleh tuam kita punya breast dulu sebelum kita nak menyusu ataupun pakai pump, right? And then kita boleh mungkin ada bau-bauan ke kan, some scented smell yang boleh membantu kita relax, ataupun how to breathe. So itu adalah benda-benda yang sebenarnya sangat efektif. Kalau kita menyusu secara direct feeding, so it's very good for you to learn the correct position of direct latching lah. So contoh yang paling efektif, we are talking about 2023, dia buat kajian ni di Bangladesh, which is very important for everyone to listen. Mengatakan cross cradle hold, maknanya pegangan silang, direct feeding boleh menaikkan berat badan bayi. So this is something that you have to learn lah. So kalau kata ibu-ibu masih lagi kekok untuk belajar macam mana pegangan silang tadi, so it's very good for you to learn masa berpuasa tadilah. So dia boleh membantu menaikkan nilai susu yang dikeluarkan secara efektif, regarding tak kisahlah puasa atau tidak puasa. Sebab sekarang ni kita kena faham nak keluarkan susu dengan efektif daripada breast. Sebab secara normal, this is 2019 kalau tak silap akak, dekat Australia, dia orang buat kajian kepada normal Asian woman, kebanyakan ibu yang menyusu anak daripada bulan pertama sampai 6 bulan, kapasiti mereka memang kebanyakannya 600 hingga 800 ml saja satu hari. So there's no such thing as boleh tingkatkan hasil lebih banyak daripada tu, unless you are genetically memang ada hyperlactation punya genetic gen dalam badan you. Tapi kalau you tak ada, you not one over 1,000 woman tadi, so it's very good for you to understand memang totally for one day paling banyak pun 800 ml saja satu hari. So apa yang kita nak sebenarnya effectively remove your breast milk daripada breast dengan cara yang betul tadilah. So sebab tu position dan latching adalah sangat penting. Lepas tu macam mana you relax supaya kita punya oxytocin tu boleh keluar dengan baik, sebab kita tahu milk ejection reflex is very important, so that kita boleh keluarkan susu daripada kelenjar alveoli tu dengan baik. So tu jawapan akak lah. Okey, baik. Sangat padu penerangan akak. Jadi kak, kita kiranya kalau susu drop tak perlulah buka puasa. Betul tak? Kita lebih kepada relax. Dia tengoklah, dia depends. Kalau dia ada beberapa simptom jugalah. So simptom yang perlu berbuka puasa, ni kena take note lah untuk semua ibu-ibu yang ada hari ni. Yang pertama, of course bayi tak aktif lah. So dia memang tak aktif, dia nampak very tired. Yang kedua, ibu tu sendiri terlampau haus, boleh rasa sangat pening, tak boleh berdiri dengan baik. Memang dalam keadaan vertigo, you have to open fast lah. And then the last one is actually kalau baby tadi tu tak kencing dengan seperti biasalah, air kencing dia tu sangat pekat and everything. So there are
there are limitation untuk terlampau positif kan. So terlampau positif tapi susu baby masih lagi ada dehydration. So still we have to be realistic jugalah. So walaupun katalah tadi memang kita rasa susu drop and then anak kita pun memang kurang kencing. So it's true lah. It's true for that condition. Masa tu keadaan yang tertentu memang perlu buka puasa. Tapi kalau kata tak ada masalah, bayi pun sangat aktif, kencing dengan banyak, tapi kita je yang rasa susu tu sikit. Which is kita pun tak pening, so tak ada masalah. So you have to continue your fasting lah. Macam tu. Okay, jelas. Okay, yang seterusnya, ada tak tips untuk tak rasa lesu sebelum berpuasa? Ada perlu ke ambil suplemen? Macam tu soalan dia. Alright. Okay, so this is a very good question dan thank you so much for the question. So sebenarnya untuk elakkan daripada lesu ni, cara kita bersahur sangat penting. Okay, so adik-adik yang ada hari ni yang baru first time menyusu sambil berpuasa, you have to remember, I'm so sorry kalau siapa yang suka sangat blend kurma campur I'm not sure dia punya ramuan, tapi something like dia blend saja untuk sahur. I'm so sorry, I don't agree with you sebab makanan tersebut walaupun dikatakan boleh tahan lama, sebenarnya it's very wrong to do it. Sebenarnya cara yang betul untuk makan sahur memang semua ni adalah makanan yang semula jadi real food. So putus-putus, lemak putus mungkin sebab ni kot. Memang kawasan jalan ni dah ni line dia tak berapa okey. Masih lagi putus-putus ke? Dia tak putus, dia macam suara akak jadi jauh. Suara akak jauh macam tu. Dengar tak? Boleh dengar. Dia tak dengar suara akak. Dengar. Tadi dia tiba-tiba macam jauh je suara akak. Sekarang okey. Lagi. Putus-putus lagi ke? Tak putus. Cuma suara akak dia jauh. Akak tak dengar lah suara akak yang memang masalah Akak, kita orang dengar suara akak. Akak dengar tak? Memang laluan ini sampai impian ni memang dekat dengan rumah dekat Iswa ni. Okey, akak boleh teruskan sebab kita orang dengar suara akak. Dengar tak? Dengar. Okey dah, makin tak elok ke? Okey kak? Okey lah, okey. Dengar tak? Dengar. Akak boleh teruskan. Kak Diba yang tak dengar kita. Sebenarnya akak harap semua boleh berlapang dada lah. I know sebab apa yang akak cerita ni is not something that popular dekat media sosial. Memang selalu sangat orang macam tak percaya apa yang Kak Diba cakap. I tak rasa Kak Diba tak rasa macam nak kecil hati lah sebab benda ni memang kebanyakan orang akan banyak salah faham. Yang mereka tahu sahur yang bagus, yang buat smoothie tu, susu campur campur apa jadikan sahur. Padahal sebenarnya bila dia buat macam tu, dia pecahkan lagi komponen-komponen asli yang ada dalam tu yang mana kita perlukan untuk sustain, to stay energetic throughout the day. So kalau kita dah siap blend everything, so it's already been easily digested, which is not true for us sebab kita nak bertahan sampai petang, sampai malam. So kalau kita makan makanan yang sudah pun di blend halus, so kita dah tak ada dia punya fiber, we don't have the gist of it. So memang dia tak akan dapat bertahan sampai petang. So I'm so sorry, ID dia stuck kat situ. Okay, so akak harap semua adik-adik akak yang dapat dengar hari ni boleh berlapang dada lah. I know it's not something that popular. Tak ada orang pun cerita benda ni dekat mana-mana kecuali akak lah. So benda ni bila tak popular, so jarang orang buat. So bila orang jarang buat, so that's why they keep complaining bila sahur, especially menyusu sangat meletihkan.
Sedangkan pemilihan sahur tadi tu menggunakan makanan yang mudah hadam, which is itu salah sebenarnya. Kalau kita nak sahur, kita makan makanan yang susah dihadam. So contoh makanan yang susah dihadam macam protein, which is ayam, ikan, daging, sayur, alright. Lepas tu karbohidrat yang kompleks. So that's why kita kata whole grain is better. Sebab kita nak dia semua susah hadam. So bila dia semua susah hadam, so it takes time until petang baru dia akan fully digested. So kita akan lebih mudah buat aktiviti harian kita walaupun kita berpuasa. So itu adalah contoh dia lah. And then another one, kita selalu sebab yelah macam tadi kan susu kan. So susu ni sebenarnya komponen dia ada banyak lemak ataupun gula kan. So dia akan manis. So bila kita ambil something that is very sweet masa sahur, so kita akan mudah senang rasa haus tau sepanjang berpuasa. So itu pun salah satu punca juga kenapa bila kita sahur makanan macam tu, kita bukan makin bertenaga, kita makin letih dan kita makin haus. Sebab makanan yang macam tu, it's very good for you to have your sahur dengan air kosong ataupun air yang tak ada gula langsung. So tak kisahlah air yang tak ada gula ni can be macam ada orang dia buat jus kan. So sebenarnya I'm so sorry, jus pun sebenarnya ada gula. Walaupun you kata you buat sendiri, you blend halus kan. Tapi macam Kak cakap tadi, I don't agree with blending into some juice. Apa-apa pun kalau you nak buat, you makan je dalam keadaan asal dia. Tak payah nak jadikan dia juice. Itu pandangan Kak Diba lah as a nutritionist. So itu adalah one or two tips lah. Okay tak? Okay. Jadi tak perlulah suplemen. Betul tak Kak? Macam mana, sorry? Masih perlu suplemen. Okay, supplement is very good tapi syarat dia you have to eat first. You jangan kita harapkan 100% pada supplement. Contoh, ada orang ni dia kata saya buat meal shake protein pagi-pagi untuk sahur saja. So of course you akan ada masalah dehydration and then feel lethargic, sangat letih, and then haus tu memang tak boleh dielakkan. Sebab kita nak menyusu ni, we are talking about menyusu. Menyusu ni sangat lain dengan berpuasa yang biasa. So kita replacement meal is not recommended. Kalau you nak ambil supplement, it have to be supple the meal. Bukannya you stand alone supplement tu. Kalau you kata you ambil supplement sahaja, dia tidak dapat membantu, malah dia akan menyebabkan masalah kekurangan lagi vitamin, especially dan mineral. So tu yang kita risau lah. Okay. Jadi so next question. Untuk pengambilan air, berapa liter sebenarnya ibu-ibu ni kena minum selepas berbuka sampai waktu sahur? Okay, alright. So some people dia akan macam bagi tahu oh mesti 2 liter lah, 3 liter lah kan. But for me tips dia adalah jangan sampai haus. So haus is an indicator yang badan kita bagi tahu supaya kita minum. Bila dia dah start haus, bermaksud kita punya kapasiti air dalam badan tu dah sangat rendah. So please make sure that you never ada rasa thirsty, sebab bila you rasa thirsty tu dia dah sangat kurang lah air dalam badan. Dan sebenarnya the idea of having air ni adalah sentiasa. So sepanjang malam, idea dia, ini cadangan akak lah. So the idea is, contohnya kita nak bersahur. So bersahur tu kita akan minum air gelas dulu, makan dah, lepas tu makan, lepas makan minum lagi 1 gelas air. So cukup dah 2 gelas pada waktu sahur. Lepas tu nak berbuka, so kita buka dulu dengan air kosong, makan 1 biji kurma ke, lepas tu kita pergi semayang maghrib. So kita minum lagi sebelum kita nak start, selepas semayang maghrib tu kita minum lagi sekali 1 gelas, lepas tu kita makan makanan berat pula. Lepas habis makan makanan berat tu 1 lagi gelas air sebelum kita start tarawih. So antara selang tarawih tu kita mungkin ada 1 atau 2 gelas sebelum kita nak start morih. Kalau ada morih lah, kalau tak ada morih, it's good to have 1 glass of water before you sleep. So dia dah dapat berapa dah kat situ. So 2 pagi sahur, lepas tu buka puasa pun 2 sebelum nak makan makanan berat.
lepas maghrib tu pun 2. So nanti ada another baki tu adalah sepanjang kita berterawih ataupun sebelum nak tidur. So memang dia akan cukup sahaja. Tapi akak tak pernah rasa macam kena sampai certain liter every day, sebab every person, setiap orang dia punya keperluan air dia berbeza-beza. You cannot compare yourself with others. So ada orang boleh minum banyak, ada orang tak boleh minum banyak. Sebab bila banyak sangat dia akan jadi toksik juga. So tak boleh kata sebabnya menyusu ni kena minum minum air banyak, tapi kita tak boleh nak minum air banyak. Bila kita minum air banyak kita jadi lagi teruk, dehydration ke apa ke. So it's not suit for you. Sebab air ni dia bergantung kepada kapasiti badan masing-masing. Okay, so tu jawapan akak. Jangan biar haus. Dia punya tips lah. Okay, jelas sangat-sangat. Okay, seterusnya macam mana kalau ibu yang bekerja, macam mana dia nak manage? Malam dia kena pump ke untuk cukupkan susu? Macam tu. Kena pump extra ke macam mana? Kena lebihkan pengepam waktu malam ke? Alright, okay. So ibu yang menyusu dan bekerja memang sangat tough lah, kita tak nafikan. Alright, so sebab kita akan bersahur. So bila kita bersahur tu sebelum nak mungkin tak sempat. Selalunya akak ni memang jenis suka sahur di hujung waktu nak azan tu baru sahur. Akak tak pernah sahur lebih awal lah, sebab memang ada kajian is very good untuk melambatkan sahur. Lagi lambat sahur, betul-betul nak masuk azan tu lagi bagus. So mungkin sebelum kita nak bersahur tu kita boleh pump sekali. Lepas tu kita sahur, sembahyang subuh, terus pergi kerja. Lepas tu kita buat rutin biasalah harian. So kalau kata terlampau demanding, tak sempat untuk pumping waktu malam, so kita boleh gunakan macam contoh, sebab kita dah berubahkan waktu timeline kita. So kita ada waktu sahur, kita ada waktu berbuka. So mungkin it depends on you. Dan sebenarnya tak ada specific recommendation wajib untuk pump extra. Sebab macam agak cakap, we are going for the quality, not the quantity. So kalau banyak pun susu tapi semuanya adalah formula pun tak guna jugalah. So you have to understand fisiologi susu ibu tu macam mana. So fisiologinya kita kata susu ibu memang akan sentiasa dihasilkan oleh badan. Namun kalau katalah badan kita tu memang terlampau penat, dia tidak boleh juga untuk menghasilkan susu dengan baik. So we have to get rest first. Kalau kita rasa kita boleh buat dengan adjustment of kita punya meal time tadi, it's very good to add 1 or 2 saja, tak perlu begitu banyak. Bergantung kepada ibu punya kebolehan badan. Okay, sebab macam akak pun, to be honest, masa akak bersahur sambil menyusu, akak jarang lah nak ambil extra session pagi atau malam. So it depends on people lah. Kita tak boleh force everyone. Sama macam kasut kita lah, macam tu. Okay. Penuh dah nota-nota yang catat daripada akak ni. Thank you. Akak next question. Soalan sebenarnya akak dah explain tadi. Makanan apa yang disarankan untuk ibu menyusu. Akak dah explain apa yang tak sesuai. Tapi boleh tak akak spesifik sikit lagi makanan yang sesuai diambil untuk bersahur? Akak dah explain apa yang tak boleh, tapi yang yang sepatutnya diambil, explain sikit je sikit. Okay, so akak akan explain thoroughly, perlahan-lahan. Okay, so yang pertama adalah kita kata kumpulan daripada protein tadilah. So protein ni dia ada good biological value dengan not good biological value. So yang kita nak ambil adalah yang baik lah. So maknanya yang baik ni dia akan hadam dengan lebih lama. So macam contohnya protein ni kita tahu dia ada dalam bentuk serbuk, bentuk suplemen dengan makanan yang real. So dalam bentuk suplemen dia bukan lagi high biological value, dia dah jadi low biological value. Walaupun dia kata high in protein, tapi secara biologically dia sangat tak ada kualiti lah. So sebab tu akak kata suplemen ni
kalau you supper with meal, it's okay. Sebab biologically, dia adalah sangat low value dia. Kalau macam ayam, ikan, daging, which is very high value biologically, sebab dia boleh membantu melambatkan proses penghadaman tadi. So yang kedua adalah sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran ni dia ada banyak bahagian. Okay. So bahagian yang pertama adalah sayur yang berdaun. Okay. So sayur yang berdaun ni is very high with fiber yang tak boleh dihadam. Alright, and then dia sangat bagus untuk membantu retain as much as possible water daripada makanan kita, sebab dia kebanyakannya adalah dia boleh menampung air lah, sebab dia macam sponge kan. So lagi banyak sayur kita makan, sponge tu dia akan serap lebih banyak air so itu adalah dia punya ni lah. And then kita ada juga sayur legumes. Legumes ni maknanya macam contoh yang ke kacang. So kita ada kacang tanah, kita ada kacang panjang, kacang buncis, bendi, kita Kacang ada kacang petola, kacang botol. Alright, so all of this kita panggil legumes. Kalau kita nak makan, it's very good to have it together dengan biological value tadilah, protein yang tu sangat bagus. And then kita ada satu lagi, kita panggil nuts and seeds. So nuts ni maknanya kacang tanah, kacang kuda, kacang putih, kacang hijau, kacang merah, alright. So kalau seeds ni macam kuaci, biji bijan, alright. So when you add up semua ni together, harapannya bukannya banyak sangat tau, sebab ada orang kata susah lah Kak Diba, semuanya susah nak carilah apalah. So the idea is to have it semuanya, bukannya ada dalam kuantiti yang banyak. It can be 1-2 batang kacang panjang, it can be 1-2 bendi, it can be mungkin segenggam saja kacang. So it doesn't have to be a lot, mungkin 1 atau 2 saja. Alright, and then of course kita akan makan nasi lah. So nasi ni sebenarnya preferable to have yang whole grain. Tapi kalau tak dapat pun, pada pendapat akak okey je. Cuma jangan berlebihan lah. Selalunya kita kata cukup dengan 2 senduk saja. So tu yang paling penting. Alright. And then of course air lah. So air ni my preference, saya sangat cadangkan kepada semua adik-adik hari ni agak laju. Okay, aku cakap slow-slow. Okay, yang pertama adik-adik adalah high biological value protein. High biological value protein. Dapat tak adik-adik? Belum lagi sayang? Belum lagi sayang? Kejap lagi. So, aku tak terkejar ni Kak. Okay, next Kak. Next. Dah dapat salin dah? Dah dapat salin just dah semua adik-adik? High biological value protein. Dah catat dah. Okay, Kak, yang kedua adalah, ya sayang, dah balik rumah dah sayang. Ya, faham. Kejap. Alright, yang kedua adalah kita kata sayur berdaun lah. So sayur yang berdaun ni selalu warna hijau gelap. Dia takkan lari lah, sayur ni warna dia lebih kurang je. Okay, sampai situ dapat tak? Dapat. Okay, boleh ke terus lagi? Teruskan. Boleh. Okay. Sudah. Kita sampai. Gigi aku tulis ni. Yang ketiga, kacang. Rasa macam kacang je Kak Diba sebut Betul. tadi. Yang ketiga ke kacang. Kacang putih. Apa sebut tadi? Kacang kuda. Lepas tu seed. Ni yang dapat catat tadi lah. Kumpulan seed. Kuaci. Kan dengar tadi. Lepas tu nasi. Mesti ambil yang whole grain. Kalau tak dapat pun ambil nasi biasa tu 2 sendok saja. Yang kelima air. Okey, kita tunggu Kak Diba. Dah 2 muka surat ni. Harap-harap yang kan, lain nanti Amma boleh summarize lah, boleh share. Yang ketiga kumpulan. Okay, so ni kita semua panggil dia adalah kacang. Padahal sebenarnya dalam bahasa Inggeris dia adalah legumes, seeds and nuts. Faham tak? Explanation tu is different. Sebab dalam saya dengar. Boleh tak? Sampai situ boleh tak?
Boleh. Boleh teruskan Boleh lagi. Kak, dapat. Boleh. Boleh Dah teruskan sampai lagi. rumah. Okey, Dah sampai rumah teruskan. dah. Satu lagi adalah whole grain. Whole grain ni, whole grain, kucing pula masuk rumah. Alamak. Okay, whole grain. So whole grain ni can be nasi, mi pun boleh sebenarnya. Jangan rasa oh mesti nasi je. Yang penting dia adalah whole grain. Whole grain ni dia bukannya apa, sebab ada orang faham whole grain ni macam Allah ya, apa nama dia tu? Uh, yang dah siap bentuk flake tau. Bukan. Dia asalkan macam orang oat lah. Macam oat kan. Macam orang kata oat yang flake oat tu. So tu sebenarnya dia bukan whole grain. Whole grain ni dia dengan dia satu bentuk dia sama. Dia tak ada perubahan. Maksudnya kalau daripada pokok padi tu, itulah whole grain tu. Tak semestinya dia adalah beras perang. Tak apa yang akak cakap ni. Macam yang dekat roti tu ke Kak? Yang macam kat roti tu ada biji whole grain tu. Macam tu ke? Dia tak buang lah. Dia memang whole grain. Dia bukannya macam, dia bukan high fiber. Dia bukan high fiber rice, high fiber noodles, bukan. Sebab manufacturer is very clever. Diorang nak jual produk diorang. So diorang akan mengelirukan customer. So mereka mengatakan high fiber tu adalah high whole grain. Padahal sebenarnya whole grain ni adalah yang tidak diproses. Macam tu. Okay. Alright. Dia tak semestinya beras perang. Okay. Itu masuk whole grain. Tapi kalau rasa tak faham, cukup saja dengan apa yang kita dah makan tadi. So kita dah makan protein, kita dah makan sayur. Nasi biasa pun good enough. Jangan rasa macam oh susahnya nak cari whole grain ni kan. So it's okay sebab whole grain ni dia daripada karbohidrat. So sebenarnya apa-apa saja makanan daripada karbohidrat dia akan menyebabkan rasa mudah kita punya dehydration tu akan lebih mudah sebenarnya. So sebenarnya kita kena banyak fokus kepada protein sebenarnya dengan sayur-sayuran. Kalau kita banyak sangat fokus kepada grains, so nanti dia akan menyebabkan masalah glukos, gula. Sebenarnya walaupun kita konon-kononnya ambil high kompleks karbohidrat, tapi sebab dia akhirnya jadi glukos, so dia akan ada masalah juga dari segi kita punya letih, kita punya penggunaan tenaga harian masih sama. Sama juga macam contohnya kita minum oat milk. Kan? Orang kata oat milk bagus kan sebab dia daripada oat. Tapi sebenarnya sebab dia daripada grain, so dia masih lagi ada gula. So sebenarnya oat ni itulah. Tapi itulah mungkin tak famous. I know I'm not yelah benda ni bukan benda yang biasa. Selalu orang kata oh ni bagus, oh ni bagus. Tapi for me it's not about apa yang kita makan. It's about how you eat. Macam mana you makan? Ada tak kepelbagaian makanan dalam satu hidangan? Sebab kalau kita tengok ada kajian, this is very new, akak baru dengar daripada akak punya senior PSP. Dia buat kajian terhadap kanak-kanak. So kanak-kanak orang asli ni banyak makan nasi je tau. Dia makan nasi, memang whole grain lah sebab orang asli kan. Tapi still tak cukup juga. So nasi saja tak mampu untuk pertumbuhan which is tinggi. Tapi BMI berat semua normal. So this is something that you have to understand juga. So bukan kita fokus pada apa yang kita makan, tapi macam mana kita makan. Itu yang paling penting. Okay, yang tu semua orang dapat tak? Dapat. Okay, boleh. Ke ada yang nak Jelas. kena ulang? Setakat ni jelas Kak. So pada rumusannya senang nak faham. Jangan makan benda pelik-pelik lah. Makan benda yang biasa-biasa je.
benda yang memang mak kita masak daripada dulu lagi kan. Jangan makan benda-benda yang tak tahulah kan. Akak bukanlah nak sebab kan akak kadang-kadang confused tau. Semua makanan pelik-pelik je yang tanya akak. Makanan daripada Afrika lah, daripada mana-mana lah. Akak pun pening. Kenapa nak makan makanan bukan negara kita punya? Negara kita sendiri pun makanan kita sangat bagus, which is very good. Kacang-kacang, sayur-sayur, lepas tu ikan kita. Ikan kita, to be honest, are more higher omega 3 and 6 berbanding dengan salmon. I'm not sure why kita nak pergi ambil makanan orang Afrika, ambil makanan orang putih, which is not true for us. Yang mana susah sangat nak cari. So itulah yang akak risaukan. Akak risau adik-adik ni semua nak cari yang mahal-mahal je. Padahal makanan macam ikan pelaling apa semua tu lagi bagus daripada makanan tersebut. Itulah dia. Boleh cadangan akak macam tu lah. Okay. Alright. So, dan seterusnya. Macam mana dengan ibu yang baru lepas pantang? Diorang ni disaran tak untuk berpuasa? Okay, so selalunya ini tak kisahlah macam berpuasa ke, berdiet ke, So macam akak cakap tadi, selalunya if untuk orang yang tengah confinement memang tak boleh lah. Selalunya the earliest pun kita kata 6 weeks. 6 minggu selepas melahirkan, delivery lah. So it's very good for you to wait 6 weeks tu untuk betul-betul bonding dengan anak, breastfeeding, establish breastfeeding dulu, dapatkan momentum macam mana nak menyusukan anak and everything. So lepas 6 minggu nak exercise ke, nak diet special ke, itu tak ada masalah. Tapi for the first 6 weeks kita tak galakkan dululah exercise, nak berpuasa. Yang tu memang kita tak galakkan. Kalau buat juga akak tak nak bertanggungjawab lah. So apa-apa pilihan masih lagi di tangan ibu-ibu. Yang penting ibu tahu kenapa dan apa kesan dan akibat. Alright? Okay. So harap semua jelas. Okay. Macam mana ibu-ibu berpantang ni nak kena puasa ke tak ke, bila, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. Alright. Ni soalan last. Okay. Disebabkan waktu bekerja, waktu bulan puasa kita pendek, jadi adakah perlu untuk kita adjust timing pump? Okay, sebab pump ni sebenarnya kan kita punya saranan kalau boleh lah jangan lebih 4 jam. Tapi akak faham sebab akak sendiri pun tak boleh sebenarnya nak ikut 4 jam tu sebab susu akak ni bergantung pada emosi akak. So kalau akak punya emosi tak baik hari tu, memang susu tu pun akak ikut tak baik lah. So for me, kita tak sama setiap orang. Okay, so if let's say it was too demanding for you, rasa susah sangat nak maintain, so yang penting you ambil masa, tarik nafas. Okay, ini memang time sesuai untuk pump. Dan betul-betul fokus kepada waktu pumping. Sebab kebanyakan kita, orang kita, bila kita kata pumping 4 jam sekali, dia jadi robot. So dia pump je. Dia tak kisah pun apa yang berlaku, dia tengah buat apa ke. You have to be aware. Okay, saya tengah mengepam. So what I have to do, I have to focus on expressing out the milk. Tu yang paling penting sebenarnya. Bukannya kita ikut je jadi robot. Oh 4 jam kita on je mesin. 4 jam je on je mesin. Tapi kita tak fikir pun kita nak bagi apa ke anak and everything. So this is other things that we have to be included masa kita nak buat nak mengepam tadi. So for me betul memang kita selalu cadangkan 4 jam sekali. But if let's say it doesn't work on you, ambil masa yang betul-betul memang boleh fokus kepada menyusu ataupun mengepam tadi. So tu yang paling baik sebab akak still percaya quality lebih baik daripada quantity. Alright, trust me, my milk setiap kali pump pun hanya 2 ounce sampai setahun. Okay, I know mungkin ada orang yang tak percaya tapi akak mengalaminya untuk 2 orang anak. Setiap kali pump akak hanya dapat 2 ounce sahaja. So satu hari hanya dapat 6 ounce saja. 6 ounce saja. Tak pernah lebih daripada 10, 12 ounce tak pernah dapat. And my husband selalu cakap banyak ni je setiap hari. Banyak ni je setiap hari. Tapi dia tak pernah tengok anak dia sihat ke tak.
Okay, anak dia elok je, tak pernah masuk hospital, tak ada pun cikgu complain, tapi susu tu cukup. Alright, so the understanding of having the quality of milk tu is very important. Bukan kita nak banyak, tapi anak masih lagi tak boleh naik berat badan, anak still ada masalah tak puas menyusu. So these are the things that you have to understand first. Bukan nak susu banyak, tapi kita nak the well-being anak tu jadi sihat, anak tu jadi kenyang, cukup. Itu yang penting, cukup bukan bermaksud banyak. Banyak tak semestinya cukup. Alright? Okay. Okay, so itulah soalan terakhir. So akhir kita nak recap balik lah yang Kak Diba dah sentuh tadi. Okay, pasal normal tak kalau susu drop. Okay, kita berbalik semula kepada fisiologi penyusuan. Okay, yang kedua soalan dia yang kalau susu drop perlu buka puasa ke tak buka puasa. Okay, Kak Diba dah terangkan tadi ciri-ciri kalau nak buka puasa tu kita kena tengok apa yang simptom-simptom yang berlaku, macam baby tak aktif, okay, ataupun ibu pun terlapar haus, yang tu kena take note. Okay, lepas tu yang ketiga tips untuk tak rasa lesu. Okay, Kak Diba dah bagi dah. Okay, macam mana cara kita bersahur, apa makanan yang kita ambil. Okay, lepas tu berapa liter air nak kena minum pun Kak Diba dah sarankan. Okay, berapa banyak nak kena ambil, bila waktu nak ambil. Okay, dan makanan apa, ni pun dah Kak Diba ulang balik tadi dengan lebih jelas. Okay, ada kumpulan yang perlu kita ambil, yang mana protein lah, protein, lepas tu sayur, kacang, nasi, macam tu. Okay, dan soalan lain, kalau lepas habis pantang, okay, perlu ke tidak untuk berpuasa. Okay, Kak Diba dah explain tadi 6 weeks, maksudnya dalam tempoh 6 minggu tu disarankan untuk tidak aktif, tidak terlalu tak payah berpuasa Betul. dulu, tak payah. Okay, tidak perlu berpuasa dahulu, sihatkan dulu badan tu baru boleh. Alright, so kita pass kepada another team yang akan correct soalan daripada ibu-ibu yang nak tahu apa lagi yang perlu dibantu. Okay, kita cari soalan yang berkenaan sahaja. Apa yang tak berkenaan kita tolak tepi lah, since hari ni kita focusing on soalan berpuasa. Cik Mah harap ibu-ibu kat dalam ni berlapang dada dan berfaham lah kan. Kesian Kak Diba kan kalau nak attend semua. We have another 15 minutes je sebelum kita end the session. Kak Diba pun baru sampai rumah, so we need to understand each other, right? So jangan sedih tau. Jangan rasa macam kenapa lah Kak Diba tak jawab soalan saya, apa semua. Tak, kita ambil yang betul-betul berkenaan je. Cik Malas dari tadi, dari awal sampai akhir, Kak Mira banyak sangat dah jawab sekorang punya soalan dekat bahagian chat lah. And I'm very sorry hari ni sebab Cik memang ada 2 kelas sekarang ni dan juga ada komitmen lain di kelas lain dengan Dr. Hairin. Okay, so soalan yang Cik Mah dapat daripada ibu ni Kak, macam soalan ni dah berulang-ulang and understand that tadi akak dah jawab, tapi rasa mungkin bila kita menjawab soalan mungkin orang akan nampak kot kan. Alright, dia punya soalan is something about smoothies. Macam buat air with the frozen fruits and then taruh milk kan. Apa pendapat akak pasal tu? Padahal ada jawapan dah ni, tapi nak tanya juga sebab ada orang tanya. Okay, alright. So kalau macam if kita letak macam yogurt, okay, fermented food, alright. So for me tak ada masalah sebabnya dia akan membantu penyerapan mineral, vitamin. Cuma kenapa nak buat tu, you have to understand. So kalau macam contohnya hari-hari nak makan benda yang tu, so might be yelah kalau macam akak akan memang boring lah. Kita memang tekak Melayu kan, so kita memang nak makan makanan yang seperti yang biasa kita makan hari-hari. So kita takkan dapat sustain that diet for such a long time. Tapi if let's say you are memang determined to do that, for me kita raikan semua orang, cuma you have to understand apa yang kena ada dalam makanan tersebut. Semua makanan tadi
ke kacang, you have to put some vegetable, you have to put some grains. Tak boleh lari, memang takkan lari. Kalau macam kita macam Akak cakap tadi, kalau kita hanya makan satu kumpulan makanan saja, of course dia akan drain kita punya energy, minerals, penyerapan vitamin, terutamanya vitamin B yang mana memberikan tenaga. Yang memberikan tenaga ni adalah vitamin sebenarnya, bukannya protein ataupun karbohidrat. So selalunya orang kita salah faham. Ingat tak apalah, yang penting makan nasi, yang penting makan Betul. tapi sebenarnya yang memberi tenaga tu adalah vitamin yang mana susah nak dapat diserap kalau cara penggunaan dia salah. Contohnya kita makan nasi saja. Kan? Mungkin nasi dengan sambal kosong contohlah. Ataupun kicap. Betul. So dia tak akan dapat menyerap dengan baik. So walaupun makan banyak sangat nasi tapi masih lagi rasa letih. Sebab penggunaan vitamin tadi tu tak dapat digunakan dengan maksimum. So you have to understand why dulu. Pada pendapat Akak tak ada masalah. Up to you. Kita boleh agree to disagree. Akak selalu je okay untuk orang yang tak nak terima pendapat Akak. So it's okay. Mungkin badan you boleh. Tapi sebenarnya untuk overall people, population yang sihat, mereka memerlukan kepelbagaian makanan untuk membantu retain at least penyerapan. Kita contoh kalau nak iron absorption. Iron absorption dia kena ada vitamin C. Kalau untuk energy increase, you have to have vitamin A, vitamin B. You tak boleh lari daripada semua tu. You tak boleh macam cakap, tak apalah ambil suplemen je. Masalahnya supplement has low biological value. So bila dia low biological value, not everyone are the same to have the absorption daripada suplemen tersebut. So kalau semua orang sama, cara penyerapan biological dia sama, so tak ada masalah. Tapi kita ni berbeza-beza. Especially kita nak menyusu anak. So pada pendapat Akak, is no harm done if you want to continue. Tapi kalau you rasa bila you ambil smoothie tu you rasa letih, apa salahnya kita cuba cari yang lain. Itu pendapat Akak lah. Kan tak cuba tak tahu kan. So why not kita try dulu. Lepas tu tengok sebenarnya yang Kak Diba cerita tu lagi senang, tak payah susah-susah nak cari kan. Ini overnight oat, Akak tahu dia punya cost dia pun mahal kan, betul tak? Betul, macam-macam kan. Sebenarnya tapi up to you lah. Mungkin you mampu nak buat and you rasa benda tu lebih mudah terpulang. Tapi kalau pada pendapat Akak, kita orang Malaysia, kita ambil apa yang ada di Malaysia saja. Tak payah susah-susah nak cari benda yang tak ada kat Malaysia. Itu pendapat Akak lah. Okay, alright. Ada soalan daripada ibu ni, dia tanya. Maksudnya time puasa, waktu kerja pam macam biasa lah ya Kak? Maksudnya kita kena maintain kita punya waktu jadual pam ke? Sebabnya kalau macam waktu puasa dekat tempat kerja Akak 4.30 semua orang dah gatal nak balik dah. So dia punya ada sedikit perubahan lah sebab dia tak makan tengah hari kan. So dia ada sedikit perubahan tapi dia taklah begitu besar. So sebenarnya tak ada masalah kalau nak continue. Kalau kata saya punya waktu kerja masa bulan puasa dia dah berbeza sikit. So mungkin ada perubahan sedikit sahaja. Okay, tak ada masalah. Yang penting mesti ada pengeluaran daripada payudara. Jangan langsung berpuasa tapi tak mengeluarkan susu. So memang susah lah. Of course dia akan drop juga walaupun kita positif macam mana pun. Sebab tak ada pengeluaran. Okay, rasanya soalan ni dah jawab dah. Nasi okey ke makan time sahur? Puan Amira, tadi dah Kak Diba jawab dah. Maksudnya makan je apa orang Malaysia ni suka makan. Tak payah susah-susah. Tapi make sure makan dengan cukup lah dia punya komposisi cukup karbo, cukup protein, cukup serat dia. Okay. Tengah susukan baby sambil type note, sambil type. Alah, thank you Puan Liana. Kejap kita ada lagi soalan tadi Cik Man nampak Sana. Mana tu lagi? Amar ada nampak soalan ni. Kira ke soalan dia cakap dia dekat Aussie migrate tapi susah nak cari. Mana tu Kak Diba? So dia memang dekat Australia. So dia ada apa makan kat sana. So dia makan makanan yang apa kan ada kat sana lah. Kesian lah kat dia kan. Kena Ada tak cari. pasal soalan tu? Ada kat bawah sikit. Bawah sikit. Bawah sikit je. Okay. Belum sampai lagi Okay, sabar ya. Kalau macam
macam dia berada di kawasan bukan Malaysia. So pada akak tak perlu bersusah payah ambil makanan yang memang sedia ada kat sana. Yang penting kumpulan makanan tu samalah. Maknanya protein, sayur-sayuran, grain, mesti sama. Tak boleh kata sebabnya saya duduk kat Australia saya tak nak makan makanan yang berasaskan protein, yang tak nak berasaskan sayur-sayuran. So tu adalah salah lah. Sebab kumpulan makanan ni besar. Dia boleh jadi macam-macam. Sama juga masa kita pantang. Ada orang tak boleh makan kangkung. Tapi takkanlah tak boleh makan sayur langsung. Boleh makan sayur, boleh makan ikan. Tak boleh kata langsung tak makan. Faham tak the idea of it? Kumpulan makanan tu. Oh, kat bawah dia dah jumpa dah Puan Nelly Kat Ozi migrate sini nak cari makanan Malaysia susah. Faham. Tapi kalau Puan kat belah-belah Perth tu rasanya banyak. Kecuali Puan belah-belah tempat lain lah. Sebab tak ramai orang Islam kan. Okay, dah jumpa dah Amal. Dah jumpa dah. Okay, kejap Adiba nak tanya soalan. Tempe tu dia kategori protein. Betul. Sejauh mana dia boleh gantikan ikan? Maksudnya kenyang ke, lagi kenyang ke ataupun Okey, tempe ni dia adalah kumpulan kacang lah. So dia daripada kacang soya yang telah difermentasikan menjadi tempe. So bila fermentasi dia akan lebih banyak probiotik yang mana bakteria baik untuk usus penghadaman yang boleh retain banyak vitamin, terutamanya vitamin A, vitamin B dan vitamin C. So it's a very good protein yang mana dia boleh membantu dari segi kita punya aktiviti harian lah. Kalau nak kata dia boleh ganti sumber haiwan, sebenarnya sumber haiwan dia ada lebih banyak asid amino yang lengkap. So macam itu pun dia tak berapa lengkap berbanding dengan ikan, ayam, daging. Kalau betul-betul perlu memang kata vegetarian, tak ada masalah. So sebab tu kita nak explain tadi tu kacang. So legume, seeds and nuts. So you have to take all three of them baru you kata boleh replace protein daripada haiwan tadi. Kalau tak memang dia takkan sama betul-betul lah sebab asid amino yang penting daripada haiwan tak ada banyak dalam kacang soya tadi yang telah dijadikan tempe. So dia perlu ada sedikit ataupun kepelbagaian ke kacang baru dia boleh jadi full daripada sayur-sayuran. Okay? Okay, faham. Alright, good job. Memang nak paper. Kejap sayang. Balik soalan. minta paper balik. Dah habis dah rasanya sebab Kak Diba dah jawab soalan tu secara tak sengaja sebab tadi ada satu soalan yang menarik perhatian. Sebab yang ni similar dengan kawan Emma di mana dia tak makan sayur tapi dia makan semua jenis buah. Boleh ke? Gitu. Okay, so sebenarnya kalau tengok WHO 2023 dia ada satu lagi komponen baru, sayur yang baru, dipanggil roots. So roots ni adalah roots vegetable adalah apa saja yang berubi lah. So berubi ni kita ada turnips, turnips ni asalnya apa yang dalam bahasa Melayu? Nanti nak kena Google. Lepas tu kita ada carrot, kita ada turnip rasanya lobak putih kot. Lepas tu kita ada ubi, ada beets. Ada beets beets. So I think untuk orang yang tak makan sayur yang berdaun, tak makan kekacang, tak makan nuts, tak makan seeds. So these are very good type of vegetable. Sebab kanak-kanak pun memang banyak ambil roots vegetable. Mereka ambil carrot, mereka ambil Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah tuanku, banyak roots vegetable ni. You can just Google it up. Sebenarnya ada banyak. Cuma dia bukan Malaysia punya common lah. Kita yang common pun ubi kayu saja. Ubi kayu, keledek, ubi yang purple tu rasanya pun bukan kat Malaysia punya. Purple tu pun rasanya daripada negara luar. So kalau labu dia kat atas. Dia bukannya berada di bawah tanah. Keledek di bawah tanah. Ya. Semua nak sebut kan. Pertanian juga. Itulah semua nak sebut kan. Boleh Google terus sebut. Google terus sebut. Okay, sebab root vegetable maknanya dia punya ubi tu berada di tanah, dalam tanah. Betul, tu boleh lah tu kan. Okay. Boleh lah. Kalau dia ada dalam tanah, okey lah tu. Betul lah tu.
Tapi cuma dia tak common kat Malaysia. Kita tak tanam dia tu je. Oh, ada kak. Dia tulis top 8 low carbs roots vegetables. Ada. Korang boleh Google tau. Dia ada beetroot, dia ada ada carrot. Betul. Tak apa, Ada nanti kuning, kalau radish. ada masa akak akan post dekat IG and then everyone boleh share lah buat benda tu daripada situ. Kan? Sebab Rutabaga ni tak ada kot. klasifikasi baru. Okay, faham. Oh, ilmu baru Pak. Tak pasal dapat ilmu baru hari ni. Okay, rasanya dah tak ada dah sebab Kak Diba dah jawab dah soalan yang last yang mencuri perhatian tadi tu. Kan? Dia apa? Sekejap, ada lagi satu soalan. Adiba Zack. Puan, Dah, satu tadi lagi. tu lah. Emma satu lagi ni. Kalau makan makanan macam meatball, sausage, fish cake dan sewaktu dengannya, macam mana Kak Diba untuk sahur? Tanya ni. Kamera pun bagi Kak Diba juga Amira tu yang panggil Kak Diba. Okey lah. Itulah cakap. Amat Kamira. dia cakap. Kita macam ni. Okey. Kasih Chan lah. So belapang dada. Ibu nak minta maaf dulu, takut terasalah sebenarnya if you do it yourself, macam meatball tu sendiri, sausage tu you sendiri buat, I have no concern. Tapi kalau you kata I beli dekat luar, tak tahu dari mana datang, macam mana cara buat and everything, selalunya dia punya biological value are very low. Okay, kenapa very low? Sebab dia dah process and then dia dah jadi something that selalunya mechanically debone. Macam contohnya apa saja parts yang tak digunakan oleh lembu, oleh kambing ke oleh ayam dijadikan sausage. So selalunya memang biological value dia dah tak ada. So it's quite low and then dia sangat tinggi dengan garam. Sebab makanan masin kita tak galakkan ambil masa sahur. Makanan masin kita tak galakkan ambil masa sahur. So makanan terproses seperti sausage, meatballs selalunya very high with salt walaupun tak rasa masin. Masin ni tak perlu dirasa dia tak perlu kata masinnya baru tinggi gula, tak. Baru tinggi garam, tak. Sebenarnya manufacturer sangat bijak, mereka buat makanan tak masin tapi very high in salt. So please be careful kalau kita ambil meat product. Okay, so berhati-hati walaupun kita kata kita ambil yang sihat and everything, tapi sebenarnya masin dia tu nilai garam tu sangat tinggi. So I'm so sorry. I hope you can belapang dada and then cuba tukar perlahan-lahan. Okay, tu yang lebih baik lah. Sebab kita nak high biological value. Ingat hari ni kalau boleh semua yang hadir ni faham high biological value protein. Itu sangat penting. Bukan kita saja nak kata makan ayam, makan ikan, makan daging. Please, there are sebab kenapa kita nak suruh juga makan dalam bentuk asal. Itu yang penting. Okay? Betul. Ni dah orang jawab lah kan. Cari nasi. Saya bukan kat Malaysia, susah nak cari nasi. Pasta dengan roti boleh gantikan sumber karbohidrat ke? Boleh. Sebab itulah Boleh. saya cakap ambil apa yang ada dekat sana. Jangan duk sibuk nak cari kat Malaysia punya makanan. Padahal kat situ berlambak pasta, kat situ berlambak Roti. roti kan. So tak perlu begitu bersusah payah. Ambil saja apa yang ada, cuma kumpulan pelbagai makanan yang penting untuk kita retain as much as possible vitamin, especially vitamin B, sebab kita ada vitamin B9, B12, B6 yang mana sangat penting untuk release energy. Itu yang sebenarnya nak retain sampai kita petang tadi. Faham? Alright. Semoga sedikit sebanyak hari ni, perkongsian hari ni dapat memanfaatkan untuk ibu-ibu semua. So far Cik Ma tengok dah tak ada soalan. Kak Mira tiba-tiba. Mira ada apa-apa lagi nak tanya ke? Ada tak terlepas ke tadi Kak? Okay, so far tengok dekat soalan ni dah tak ada soalan. Boleh tengok dekat IG so IG Diba memang banyak dan sebenarnya dah terlampau banyak dah, tak tahu dah beratus-ratus dah rasanya sampai nak kena cari balik. Kadang-kadang kena buat baru, benda yang sama berulang-ulang, so you have
kena tengok lah, ambil masa sikit untuk tengok kat IG. So memang banyak lah info kat situ. Alright. Okay, ni ada ibu pregnant baru tanya, air manis boleh ke minum waktu puasa? Dia kata dia muntah kalau makan something. Kalau minum air putih muntah. So dia rasa dia hilang energi, jadi dia tanya, Okay. boleh ke? Amar tengok WhatsApp tak? Okay Alright. dah. Okay. So boleh ke nak jawab? Boleh? Boleh jawab Okay, so sebenarnya ibu, ini semua memang dugaan, bukan kita saja-saja nak buat, tapi memang Allah tu bagi dugaan kita. So kita kena belakang dada lah. Tapi of course, kalau boleh kita cari semula jari. Okay. So kalau memang tak boleh, tak manis, janganlah sengaja bertambah-tambahlah air manis tu. Alright. So maknanya kita buat as minimal as possible, sebab kita kata recommended yang kita galakkan gula tambahan, yang sengaja kita tambah gula sahaja hanyalah 10% daripada total intake kita, which is tak sampai pun 50 gram gula satu hari. So maknanya kita kena dispersekan dia satu hari. So jangan ambil lebih daripada 10 sudu teh gula setiap hari. Alright. So if let's say you have to have a bit of sugar, jangan lebih daripada 10 sudu teh, maknanya kurang daripada 10. Jangan kata agak kata 10, 10 buat. Paling maksimum. Please. Kita kena cuba biasakan. Itu biasa. Bila kita cakap 10 je dia buat. Lepas tu tak nak turun. Sebenarnya the idea is to reduce less and less. So kita kena cuba jugalah belapang dada. Mula-mula mungkin susah. Sebenarnya kalau nak 1000 daya tak nak sudah kan. So tu yang paling penting.